لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من الدين الفرار من الفتن. باب من الدين الفرار من الفتن. Bab ini menceritakan mengenai al-firaru min al-fitani, melarikan diri daripada fitan, jamak bagi fitnah, lari diri daripada fitnah itu adalah minat dini, sebahagian daripada agama. Jadi maksud fitnah di sini adalah perkara-perkara yang boleh merosakkan iman dan juga mereka maksiat sampai seseorang itu tak boleh nak kawal diri daripada terjerumus dengan dosa-dosa, dan akhirnya ada bagi diri dia kebahayaan akan merosakkan iman. Jadi kalau seseorang itu lari daripada fitnah tadi untuk menyelamatkan agama dia, membawa tali agama, itulah maksud al-firaru minal fitan minal dini. Jadi di bawah terjemahan bab ini Imam Bukhari akan adakan satu riwayat berkenaan dengan bawa tali agama untuk menyelamatkan daripada fitnah, yaitu ada potongan hadis yafirru fi dinihi minal fitani. Jadi kalau kita tengok yang kita sedang baca di kitabul iman, jadi tiba-tiba Imam Bukhari masuk pasal ad-din pula. Ad-dinu al-firaru minal fitani, tidak kata babun minal imani al-firaru minal fitan, tidak macam itu. Jadi daripada situ, seperti mana dah pun saya cerita dulu masa mula kita masuk dalam kitab iman ini, di sisi Imam Bukhari, din, Islam, iman, tiga ini mutaradif, maksudnya makna yang sama lebih kurang. Jadi dari segi makna diambil kira sama satu. Jadi untuk menunjukkan maksud itu, Imam Bukhari di sini sebut hadis dalam terjemahan bab, dan seterusnya Imam Bukhari bawa riwayat berkenaan dengan yafirru bi dinihi minal fitani. Di sini daripada situ Imam Bukhari nak menyatakan di sisi dia di iman dan juga Islam ini mutaradifun, makna sama makna. Kenapa Imam Bukhari ambil maksud nanti Islam sama? Sebab dalam Al-Quran ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama itu adalah di sisi Allah Islam. Jadi agama dan Islam ini dipahamkan daripada ayat tadi, makna
dan mutaraddid. Dan juga ada lagi ayat lain menyatakan umayyad tadi ghairal islami dina. Itu pun ada maksud Islam itu mutaraddid dengan din. Haddatsana Abdullah bin Maslamah عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه daripada ayahnya Abdul Rahman, yaitu Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Sa'sa'ah. Riwayat daripada an Abi Sa'id al-Khudri annahu qala, sesungguhnya Abu Sa'id al-Khudri kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an yaqrubu an yakuna khaira malil muslimin ghanamun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan hampir satu masa di mana masa itu menjadi sebaik-baik harta bagi orang Islam adalah kambing, yatba'u biha, menuruti dan mengiringi orang itu, orang Islam itu dengannya, dengan kambing itu. Maknanya kepada kambing syahafal jibali, di pemuncak bukit. Syahaf maksudnya pemuncak bukit. Jadi maksudnya ketika timbul fitnah yang boleh merosakkan iman, apabila seseorang itu susah mengawal diri daripada bunuh iman dan sebagainya, masa itu pada dia itu hidup senang di dalam masyarakat yang begitu bahaya. Lebih baik bagi dia masa itu dia pergi duduk di atas bukit dengan membawa kambing. Maksudnya dia bawa bekalan makanan untuk dia. Kalau nak bawa bekalan makanan lain, kena bawa banyak, susah. Kena bawa dapur, beras, apa macam-macam kena bawa. Bila bawa naik kambing, senang, belah susu dia minum, habis cerita. Jadi mudah bagi dia. Jadi dikandung akan menjadi sebaik-baik harta bagi orang Islam di kambing. Sambil dia bawa dari agama naik ke puncak bukit, maksudnya lari pergi duduk jauh daripada orang supaya dapat menyelamatkan keimanan dia. Wa mawaqi'il qatri, dan tepat-tepat hujan, maksudnya lembah-lembah yang mana tidak ada penduduk di situ. Yafirru bidinihi, padahal dia itu membawa dari agamanya, minal fitani, daripada fitnah. Jadi seperti biasa, Imam Bukhari ini dia menolak pendapat Murji'ah. Murji'ah kata maksiat tidak memberi mudarat kepada iman. Maknanya sesiapa buat dosa setelah dia beriman, iman tidak akan rosak, iman tidak menjadi kurang dan sebagainya. Kalau maksiat itu tidak memudaratkan iman, tidak mengurangkan iman, kenapa pula orang itu lari daripada fitnah, lari daripada dosa-dosa, maksiat dan sebagainya. Jadi daripada hadis ini jelas menyatakan
fitnah dan maksiat ini boleh merosakkan iman dan boleh menghilangkan iman. Sebab itu untuk menyelamatkan iman seseorang itu perlu pindah ke tempat yang agak boleh selamat iman dia. Jadi daripada situ Imam Bukhari dan juga menolak pendapat Murji'ah. Dan Imam Nawawi kata, kalau tengok lahir hadis tadi, hadis itu dengan terjemahan bab ini agak tidak sesuai. Biasanya Imam Bukhari cara dia terjemahan bab dengan hadis bab ini memang ada penyesuaian. Jadi terkadang maksud daripada hadis bab ini dengan terjemahan bab ini penyesuaian dia mudah kita nampak, mudah kita jumpa. Terkadang agak muskil sikit terjemahan bab dengan hadis bab itu terkadang tidak sesuai. Jadi Imam Nawawi kata dalam hadis ini lari daripada fitnah itu dianggap memelihara agama. Jadi itu bawa dari agama itu dianggap memelihara agama. Itu dikira satu urusan yang berasingan, tidak kata daripada al-faz hadis ini menunjukkan lari daripada fitnah dengan membawa agama itu sebahagian daripada iman tidak nampak. Begitu maksud. Jadi maksudnya terjemahan bab menyatakan lari daripada fitnah itu sebahagian daripada iman. Daripada maksud hadis ini tidak menampakkan maksud itu. Jadi anggap tidak sesuai terjemahan bab dengan hadis bab. Jadi sambil Imam Nawawi menceritakan anggap tidak sesuai terjemahan bab dengan hadis bab itu, dia juga yang memberi jawaban. Katanya Imam Nawawi, bagi seseorang seperti mana iman dan agama itu perlu, begitu juga untuk perlu juga memelihara iman dan agama. Jadi yang bawa lari, yang lari pergi ke Kemudian Bukit Sani, tujuan dia nak memelihara agama dia. Jadi sebab itu lari daripada fitnah itu dikatakan agama juga. Sebab itu Imam Bukhari maksudkan di sini al-firaru min al-fitan, lari daripada fitnah-fitnah itu dianggapkan satu urusan agama juga. Jadi dengan jawapan daripada Imam Nawawi Sani, boleh kita dapat penyesuaian di antara terjemahan bab dan juga hadis bab. Jadi Allama Badruddin Aini juga ada menyatakan maksud hadis dan terjemahan bab di sini sebenarnya Allama Badruddin Aini kata lari daripada fitnah itu bukan dianggap agama. Jadi sebenarnya tujuan sebenar lari daripada fitnah ini untuk memelihara agama. Jadi lari daripada fitnah untuk memelihara agama ini dikira syubatun minat din, dan satu cabang daripada agama juga.
Jadi sebab itu firar minal fitan daripada fitnah itu dianggap sebagian daripada agama. Dan ada satu pendapat daripada muhaddis akbar Rashid Ahmad Al-Buhi, muhaddis Hindi, dia kata di sini maksud dia amal. Jadi al-firaru minal fitani minal amali. Jadi maksudnya di sini iman murakkab, maknanya tidak pasif. Iman dikira murakkab dengan amalan dan juga dengan tasdik talqin. Jadi fitnah ini dikira ada juga pesan kepada amalan. Jadi pesan daripada fitnah ini biasanya muncul timbul disebabkan tinggalkan amalan. Jadi maksud dia bagi seseorang Islam bekalkan amalan dan juga memelihara amalan ini penting untuk iman. Jadi untuk memelihara amalan daripada fitnah. Jadi tiga itu penting juga seseorang itu lari daripada fitnah itu. Jadi sebab itulah di sini mengikut Syekhul Hadis tadi dimaksudkan amal, maknanya al-firaru minal fitani min amalil Islam, dari daripada fitnah itu dikira di antara amalan Islam. Jadi itu masing-masing pandangan daripada di sini. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billahi wa anna al-ma'rifata fi'lul qalbi. Bab ini berkenaan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu aku lebih mengetahui di kalangan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa anna al-ma'rifata fi'lul qalbi, dan sesungguhnya ma'rifah mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan fi'lul qalbi, urusan ataupun pekerjaan daripada hati. Liqaulillahi ta'ala, kerana ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin yu'akhirukum bima kasabat qulubukum, dan tetapi diambil tindakan terhadap kamu dengan amalan yang mana hati-hati kamu itu mencari. Jadi Imam Bukhari dulu daripada bab ini dan pun dia menyatakan amalan seseorang Islam ini ada juga yazidu wa yanqusu, bertambah dan kurang. Dengan adanya berlebih kurang dalam amalan ini, Imam Bukhari dah pun sabitkan, buktikan iman juga ada bertambah dan juga berkurang. Jadi daripada sini Imam Bukhari nak menyatakan dengan adanya berlebih kurang dalam ilmu dan ma'rifah, iman akan menjadi kurang dan bertambah.
Imam Bukhari sabitnya itu. Jadi maksudnya dengan adanya menambah ilmu dan kurang ilmu, seperti mana ilmu ada berlebih dan kurang, begitu juga iman pun ada berlebih kurang. Dan juga di sisi setengah muhaddisin, ilmu dan ma'rifat ini dikira sama saja, seperti mana ada dalam setengah-setengah naskah Bukhari ini, di tempat a'lamukum billahi ada a'rifukum billah. Jadi maksudnya daripada situ dapati ilmu dan ma'rifat ini dikira satu-satu makna saja. Jadi mengetahui dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ma'rifat mengenali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikira iman juga. Jadi maksud sunnah daripada terjemahan bab ini, dia nak menyatakan berkenaan dengan iman. Sebab itu Imam Bukhari masukkan tajuk ini dan juga hadis yang akan cerita di bawah ini. Imam Bukhari masukkan dalam kitabul iman. Dan dalam terjemahan bab ini ada potongan terjemahan bab dan ma'rifata fi'lul qalbi. Daripada situ Imam Bukhari dah sabitkan iman juga menerima tambahan dan kurang di situ dan khusus. Jadi sebab itu iman dianggap murakab. Jadi cara Imam Bukhari dalilnya di sini, ilmu ni salah satu ataupun sesuatu perkara yang ada kaitan dengan hati. Jadi dalam ilmu ni ada beza, ada lebih, ada kurang. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini guna a'lamul sirah isim tafdil. Isim tafdil ni paling dua benda, satu ni mesti ada lebih. Jadi bila sudah sebut a'lamukum, aku lebih mengetahui daripada kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya Rasulullah SAW mengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ada lebih dari sisi Rasulullah berbanding dengan orang lain mempunyai kurang. Jadi daripada situ dapati perkara-perkara yang ada kaitan dengan hati seperti ilmu, menerima berlebih kurang. Daripada situlah Imam Bukhari nak dalilkan iman juga yang hidup yang khusus, sebab iman juga ada kaitan dengan hati sama seperti dengan ilmu juga. Jadi ini dikata merupakan satu isyarat halus berkenaan terjemahan yang Imam Bukhari masukkan di sini. Dan juga daripada wa'anal ma'rifata fi'lul qalbi sani, setengah hadis kata Imam Bukhari dan menolak pendapat sesetengah orang yang menyatakan iman ini basit, iman tidak murakab. Jadi pendapat Imam Bukhari sama dengan muhaddisin, mereka berpegang iman adalah murakab. Murakab macam mana? Al-iman murakabun bisalah satin
tersusun dengan 3 perkara, yaitu al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalb lagi wal amalu bil jawarih. Jadi di sisi Imam Bukhari dan muhaddisin bagi iman ini mereka anggap murakkab, dan di sisi Imam Abu Hanifah dan juga mutaqaddimin mereka kata iman ini basitun airu murakkabin murakkab, tidak murakkab. Maksudnya di sisi mereka iman ini hanya tasdik bil qalb dan juga iqrar bil lisan. Jadi daripada sini juga Imam Bukhari menolak pendapat Karramiyah kata iqrar bil lisan saja cukup, amalul bil jawarih tidak penting bagi iman. Jadi di sini Imam Bukhari bukan menolak pendapat Hanafiyah, yang ada Hanafiyah kata al-imanu qaulun, iman itu adalah qaul, tasdid dan iqrar. Jadi amalun bil jawarih tidak masukkan dalam iman. Tapi Imam Abu Hanifah tidak menyatakan amalan itu tidak penting, walaupun seseorang itu tidak buat amal ibadat dia akan masuk surga, walaupun orang itu buat dosa tidak akan masuk neraka dan sebagainya. Tidak ada pahaman seperti Murji'ah. Jadi daripada sini dapat menolak pendapat mereka yang kata begitu itu daripada Imam Bukhari ini menuju kepada Karramiyah, bukan kepada Imam Abu Hanifah. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Haddadu. Jadi maksud yang saya kata tadi pendapat hadisin penolakan daripada Imam Bukhari tidak kepada Imam Abu Hanifah, hanya kepada Karramiyah ini. Maksudnya Imam Bukhari walaupun berbeza pendapat dengan Ahnaf dari segi murakkab dan basit, dia tidak kira masalah besar dengan yang mereka kata basit tadi. Sebab kira-kira kesimpulan terakhir ini sama bagi mereka, cuma dari segi lafaz kiraan bagi ta'rif iman itu di situ agak berbeza sedikit, tapi fahaman kekangan sama. Jadi tujuan sebenar Imam Bukhari biasanya dia menolak pahaman ahlul bidah wal ahwa seperti Murji'ah, Mu'tazilah dan sebagainya. Di situlah Imam Bukhari tuju, dan tujuan utama Imam Bukhari menolak pahaman sesuatu. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Haddadu an Hisham an abihi. Ayat Hisham siapa? Hisham bin Urwah bin Zubair. Jadi Urwah bin Zubair riwayat daripada an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amarakum, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah kepada mereka yakni sahabat-sahabat, amarakum minal a'mali bima yutiquna. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah kepada mereka daripada amalan-amalan dengan amalan yang mana mereka mampu. Sahabat-sahabat mampu, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah dan suruh sahabat-sahabat ini beramal. Jadi kalau sahabat-sahabat mereka kata
inna tasnaka hay'atika ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini bukannya seperti keadaan tuan. Maknanya kedudukan kami tidak setara dengan tuan. Maksudnya Rasulullah SAW ini dah pun dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Nabi SAW buat amal ibadat sedikit, seperti mana dia bagi sahabat-sahabat amalan-amalan setakat mana mereka mampu bermakna. Itu juga Rasulullah SAW tunjuk ajar kepada sahabat-sahabat. Itu juga Rasulullah SAW pun amal sama. Jadi sahabat-sahabat faham Nabi SAW ini, walaupun tidak buat sana, buat amal ibadat seperti mana Nabi SAW beramal sama dengan amalan-amalan yang mana Nabi SAW bagi kepada sahabat, tak boleh bagi Rasulullah ini, sebab Rasulullah SAW tidak pun diampun. Jadi sahabat-sahabat faham bagi mereka ni lebih perlu amalan banyak dan perlu lagi tingkatkan amalan-amalan, sebab mereka anggap lasna kahiratika, dan kami ini bukan seperti keadaan tuan. Maknanya tidak setara, tidak sekedudukan dengan Nabi SAW. Jadi kami ini banyak dosa, jadi kami perlu buat banyak amal ibadat. Jadi sahabat-sahabat minta di sisi Rasulullah SAW hajat mereka dengan menyebut lasna kahiratika ya Rasulullah SAW. Kemudian apa mereka maksud itu? Mereka sambung inna Allah qad ghafara ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dah pun ampun bagi tuan dosa tuan yang dulu dan yang kemudian. Jadi disebabkan dosa-dosa dah diampun, bolehlah Nabi SAW buat amal sekat mampu, sekat sedikit-sedikit, tapi sahabat-sahabat anggap mereka ni perlu buat amal ibadat banyak. Jadi sahabat-sahabat kira mereka tidak ada keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana Rasulullah SAW dapat ampun dosa. Jadi tujuan sahabat-sahabat di sini, Rasulullah SAW dah faham mereka anggap apa Rasulullah SAW perintah setakat mana mereka mampu itu dikira tidak cukup, tidak memadai bagi mereka. Jadi bila Rasulullah SAW tak faham maksud sahabat-sahabat itu, Nabi SAW marah. Jadi hatta yu'rafal ghadabu fi wajhihi, sehingga dikenali dapat dicam kemarahan itu di wajahnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-inna ataqakum wa a'lamukum billah, sesungguhnya yang paling takwa, orang yang paling mempunyai takwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalangan kamu, dan yang paling banyak ilmu ataupun yang paling banyak mengenali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalangan kamu ni akulah. Jadi maksudnya Nabi SAW kalau nak kira nak banyakkan amalan, sepatutnya dia patut buat, sebab dia paling banyak mempunyai takwa lebih daripada sahabat-sahabat.
Dan kalau dapat meningkatkan amalan-amalan banyak, tidak padan dengan apa yang mana dia perintah tadi, dia lebih layak sebab dia lebih mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daripada situ wa'alamukum billah, Imam Bukhari dan istidlal ada ilmu pengetahuan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya itu di kalangan orang mukmin tidak sama. Rasulullah mempunyai lebih daripada orang lain agak kurang daripada Rasulullah SAW. Jadi dalam pasal ilmu ma'rifah ada lebih kurang daripada situ. Imam Bukhari menyatakan iman juga ada lebih kurang. Itu tajuk yang dibawa daripada awal kitabul iman, yazidu wa yanqus, dia terus istidlal mari. Babun man kariha an yamuda fil kufri kama yakrahu an yulqa binari minal imani. Bab ini menceritakan mengenai mereka yang benci, kariha ataupun tidak suka bahawa dia itu kembali semula ke dalam kufur, tidak suka kembali ke dalam kufur, kembali semula ke kufur, dalam kufur. Kama yakrahu ayyul qafil nari, seperti mana dia itu tidak suka dicampak dalam api. Jadi seperti mana seseorang itu tidak suka dicampakkan diri dia dalam api, begitu juga mereka yang sudah memeluk agama Islam asal daripada mereka hidup dalam kekufuran dulu, mereka juga tidak suka nak kembali semula kepada kekufuran itu. Jadi sifat seseorang membenci kembali semula kepada kufur itu juga dianggap minal iman, sebahagian daripada iman. Jadi amalan seseorang membenci kepada kufur, syirik dan sebagainya itu juga dianggap sebahagian daripada iman. Jadi sebab itu Imam Bukhari masukkan hadis ini di dalam kitabul iman ini. Jadi biasanya Imam Bukhari dalam satu-satu kitab ini, seperti kitabul iman ini, dia adakan bab-bab ini. Biasanya bab ini membawa maksud isbat. Maknanya mendukung kepada maksud bab itu, seperti al-firaru minatini, al-firaru minatitan dan sebagainya. Jadi terjemah babnya Imam Bukhari awal ini semuanya menunjukkan ke arah isbat. Jadi di sini pula Imam Bukhari membawa lawan bagi bab dulu. Jadi ada satu kaidah bagi ijtihad tata kerja Asia dengan membawa lawan bagi sunnah itu. Jadi bagi perkara yang asli lebih terang, lebih jelas. Jadi sebab itu di sini Imam Bukhari dalam kitabul iman bawa bercerita berkenaan dengan kekufuran, yaitu al-ziddul iman.
berkenaan dengan terjemahan bab ini. Katanya mereka, Imam Bukhari daripada terjemahan bab ini bersyarat kepada satu perkara, yaitu sebagaimana mahabbah kepada Allah dan Rasul, dan juga hasanat, kebaikan, amalan salihah, amalan yang baik ini dikira masuk dalam iman. Jadi maksudnya sebahagian daripada iman. Begitu juga Imam Bukhari daripada terjemahan ini syarat membenci daripada kufur syirik dan juga daripada mahasi dosa-dosa ikut dikira sebahagian daripada iman. Jadi Imam Bukhari syaratkan kepada itu. Haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Riwayat daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun ay salasul khisalin, ada tiga perkara. Sesiapa ada tiga perkara itu padanya, wajadah halawatal iman, dia itu memperoleh kemanisan iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, sesiapa yang menjadi Allah dan Rasulnya ahabba, lebih mencintai kepadanya daripada selain daripada Allah dan Rasul. Jadi mencintai kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-gala. Bila seseorang itu dapat sifat seperti itu, dia dapat kemanisan iman. Waman ahabba, dan la yuhibbuhu illa lillah, dan sesiapa mencintai seseorang hamba, dia tidak mengasihani akan dan hamba itu kita malaikat lillah, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Adanya kasih sayang kepada seseorang, tidak ada kepentingan diri, tidak ada tujuan mencari kepentingan duniawi dan sebagainya, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ada sifat kasih sayang kepada orang lain dengan ikhlas, semata-mata mencari keridhaan Allah. Dia juga akan merasai kemanisan iman. Orang yang ketika orang yang membenci ayyuda fil kufrin, kembali semula ke dalam kufur, ma'na in anqadahullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia, maksudnya asal dulu dia duduk dalam keadaan kufur dan kafir, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan cahaya iman ke dalam hati dia dah masuk agama Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala dah pun selamatkan dia daripada kekufuran. Jadi orang itu tidak suka kembali ke dalam kufur semula. Kama yakrahu ayyulqa bin narin, seperti mana seseorang itu tidak suka dicampak ke dalam api. Jadi daripada hadis ini dapati orang yang membenci kembali semula ke dalam kufur ini sebahagian daripada iman. Jadi Imam Bukhari seperti mana firar minal fitan tadi, lari daripada fitnah. Imam Bukhari firar
minat di sebahagian daripada agama, maksudnya sebahagian daripada iman. Sebab di sisi Imam Bukhari di iman Islam maksud sama. Jadi di sini pula Imam Bukhari firar minal kufur, seseorang itu benci kembali semula kepada kufur, seperti mana dia tidak suka dicampur ke dalam api ini, maknanya dia lari daripada kufur, tidak akan kembali kepada kufur. Jadi seperti mana firar minal fitar dikira sebahagian daripada din ataupun agama, dan di sini Imam Bukhari menyatakan al-firaru minal kufur, lari daripada kufur juga dikira sebahagian daripada iman ataupun sebahagian daripada agama. Jadi seperti mana seseorang itu usaha untuk melepaskan diri daripada dibakar api, begitu juga seseorang Islam perlu usaha habis-habisan menjauhi diri daripada kekufuran. Bagus, satu dia ahli iman bil amal ini. Ada sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Babu rukhsati fi dzalika. Fi dzalika ay fil qawli qa'iman. Rukhsah bab ini menceritakan mengenai rukhsah, keharusan berkenaan dengan sambil berdiri. Haddatsana An-Nadr haddatsana Waqi'un 'anil A'mashi 'an Abi Wa'il 'an Hudzaifah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Hudzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ata surata qaumin, datang di sisi tempat buang sampah kepunyaan kaum Sulatah, anda tempat sampah, tempat buang sampah. Faqala 'alaiha qa'iman, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya, di atas tempat buang sampah tadi, qa'iman, sambil berdiri. Fa'ataituhu biwudu'in bi fathil waw, ay ma'un lil wudu', ay untuk maka saya saya bawa datang di sisinya, di sisi Rasulullah air wudu, air untuk Rasulullah wudu, setelah Rasulullah kencing. Pada habtu li'ata'akhara anhu, pada habtu ay fasyarahtu, maka saya bermula mengundur di akhara, saya tidak mengundur anhu daripadanya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah dia wudu dan sebagainya, Hudzaifah dia pergi jauh sikit daripada Rasulullah SAW, supaya Rasulullah SAW senang memakai. Wada'ali hatta kuntu inda ahli baiti, Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil saya
sehingga saya berada di sisi kedua-dua tumitnya. Jadi muhaddisin beritahu Nabi SAW panggil Hudzaifah mari kami. Tujuan dia Nabi SAW suruh ada perlindungan di bagian belakang dia. Jadi tempat buang sampah ni, tempat lalu lintas orang ramai, katanya di hadapan tempat buang sani ada ini ada perlindungan. Jadi bagian belakang ini tidak ada perlindungan. Jadi Nabi SAW suruh Hudzaifah datang dekati. Tujuan suruh ada tersedut, ada kedepan di situ daripada bagian belakang Rasulullah SAW supaya mereka yang lalu lintas di situ tidak lihat keadaan Rasulullah SAW. Dan juga daripada Nabi SAW memanggil dia ulama, jadikan daripada situ ulama bagi tahu daripada situ tidak boleh jadikan ketika buang air ni jawazul kalam, harusnya boleh cakap. Jadi Rasulullah SAW panggil maksudnya wafi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim ada karena isyarat. Rasulullah isyarat panggil itu dengan isyarat, la bil tafsir, bukan Nabi SAW panggil dengan menyebutkan Hudzaifah itu datang di sisi dia, tidak. Jadi daripada situ dalam hati supaya tidak salah ijtihad. Fatawadda'a, kemudian Nabi SAW wudu, wa masaha ala khuffaihi, Nabi SAW masah di atas dua khufnya. Jadi Nabi SAW biasanya adat dia, kebiasaan dia kencing sambil duduk, tidak sambil berdiri. Jika Nabi SAW kencing sambil berdiri ini kerana ada sebab-sebab tertentu. Sebab itu Nabi SAW berdiri. Pertama, Nabi SAW kencing berdiri ini menunjukkan keharusan, adanya harus juga kencing berdiri, walaupun kebiasaan Rasulullah SAW ini biasa kencing duduk, boleh juga kencing pertama sampai berdiri tanpa karahah. Apabila tidak bebas akan berkencing balik air kencingnya karena berkencingkan daripada air kencing itu, dan disebabkan tidak ada larangan secara terang daripada Nabi SAW, dianggap harus juga. Kalau kata makruh pun hanya boleh kata makruh tanzihi. Makruh tanzihi ini pun fuqaha kata syu'batun minal jawaz, dianggap sebahagian daripada keharusan, harus juga. Jadi walaupun begitu Nabi SAW ketika itu katanya muhaddisin, Nabi SAW kencing berdiri itu adalah kerana ada udzur. Nabi SAW kencing berdiri. Keuzuran dia pertama, Nabi SAW tidak ada tempat yang sesuai untuk dia duduk kencing ketika itu. Jadi sebab itulah Nabi SAW kencing sambil berdiri. Sebab tidak dapat tempat sesuai masa itu, tempat itu berhubungan dengan sampah, najasah dan sebagainya. Jadi tidak ada tempat yang sesuai yang Nabi SAW boleh duduk ketika itu. Dan setengah hadis kata keadaan tempat sampah masa itu bagian hadapan
Rasulullah SAW menghadap itu agak tinggi sikit dan bahagian Rasulullah SAW membelakangi di situ agak rendah. Kalau Rasulullah SAW duduk, mungkin tidak dapat duduk dengan akan duduk jatuh balik belakang itu akan jadi disebabkan tidak senang keadaan duduk, jadi Rasulullah SAW duduk sambil berdiri. Dan yang ketiga, setengah riwayat menyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecil sambil berdiri ketika itu disebabkan ada kesakitan dalam orang duduk ketika itu lipat kaki susah. Jadi sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecil sambil berdiri. Jadi bagian dalam duduk ada sakit ketika itu tidak dapat duduk. Jadi itu sebab-sebab muhaddisin cerita, tapi yang paling nyata sekali sebab Rasulullah SAW kecil ketika itu adalah riwayat jawaz untuk menyatakan harus waktu itu. Tapi kebanyakan keadaan Rasulullah SAW kecil ini duduk. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha menafikan Rasulullah SAW kecil berdiri. Jadi pengetahuan Aisyah yang mana kita dah baca dalam riwayat bab dulu daripada bab ini. Di situ Aisyah kata, sesiapa kata Nabi SAW kecil berdiri, jangan sukuk, jangan benarkan, jangan setuju. Jadi itu kebiasaan Rasulullah SAW kecil sambil duduk dalam rumah. Jadi pengetahuan Aisyah juga terhad setakat dalam rumah. Yang berlaku kecil diri sani di luar rumah, itu di luar ada pengetahuan Aisyah. Yang tahunya sahabat-sahabat lelaki yang sentiasa mengiringi Rasulullah SAW. Qala Abu Isa Al-Tirmidzi kata, wasami'tul Jaruda yaqulu, saya dengar Jarud yaqulu. Imam Al-Tirmidzi kata sami'tu Waqi'an, dia pula kata saya dengar Waqi' berguru pada Jarud yuhaddithu bihadzal hadits. Waqi' menceritakan, yakni meriwayatkan dengan hadis ini daripada Amash. Jadi yang sanad hadis tadi pun Waqi' juga riwayat daripada Amash. Summa qala Waqi'un, kemudian setelah dia riwayat Waqi' kata, hadza asahhu haditsin ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Inilah sebuah hadis paling sahih diriwayatkan daripada Nabi SAW tentang masah maksudnya al-mashu adalah khufain. Wa sami'tu Aba Ammarin, dan juga Imam Tirmidzi kata, saya dengar Aba Ammar, yaitu Al-Husain Husain bin Quraisy yaqulu, kata sami'tu Waqi'an, saya dengar Waqi' meriwayatkan hadis ini pada cara nahwahu, kemudian dia menceritakan hadis umpamanya nahwahu ay nahwal hadisil mutaqaddami, ataupun nahwahu ay bimaknahu, maksudnya Husain bin Quraisy juga riwayat hadis daripada Waqi', daripada Amash, semakna dengan hadis tadi. Nahwahu makna semakna dengan hadis dulu, mungkin lafaz hadis atau berbeza. Itu nahwahu. Kalau mislahu lafaz hadis dulu dengan lafaz hadis
maksud pada sanad kemudian itu sama, makna pun sama, iaitu mislahu nahwahu semakna dengan hadis dulu, lafaz hadis agak berbeza. Ini istilah muhaddisin kita selalu kita akan jumpa. Qala Isa wa hakadha rawa Mansur wa Ubaidatul Tabiyyu an Abi Wa'il an Hudzaifah. Jadi ramai riwayat daripada Hudzaifah misalnya riwayatil Amash, riwayat Amash dari hadis sebab dari wa Muhammad bin Abi Sulaiman, Muhammad bin Abi Sulaiman juga guru Imam Abu Hanifah, dia juga riwayat Asim bin Talata, Asim bin riwayat an Abi Wa'il daripada Abi Wa'il, tapi sahabat tidak sama di situ. Anil Mughirah bin Syu'bah, sahabat di situ Mughirah bin Syu'bah, sanad-sanad tadi sahabat daripada Hudzaifah. Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang hadisnya Abi Wa'il daripada Hudzaifah satu, hadis Abi Wa'il daripada Mughirah bin Syu'bah satu, dua sanad. Imam Tirmidzi kata wa haditsu Abi Wa'il an Hudzaifah as-sahhu. As-sahhu apa makna? Ai arjahu, terlebih kunci. Hadis Abi Wa'il daripada Hudzaifah terlebih sahih ataupun terlebih terajih daripada hadis Abi Wa'il riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah itu. Jadi Mughirah bin Syu'bah juga riwayat hadis berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di sisi tempat buang sampah dan kecil berdiri itu. Jadi berkenaan dengan Nabi sallallahu kecil di situ tempat buang sampah. Kenapa Nabi sallallahu bila cari rumah ke mana tempat yang lindung, tidak ada di tempat buang sampah di tengah jalan juga, kecil itu apa tak cukup tempat lain naik daripada tempat sampah ni, tak ada jaga atas ke tempat bolehnya dia kecil. Jadi katanya pertama di sini ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk dengan urusan-urusan kaum muslimin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahan situ, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahan kecil. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sempat pergi jauh ataupun mencari tempat lebih sesuai daripada itu, terpaksa Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil juga di situ. Waqad rakhasa qawm min ahli ilmi fil qawli qa'iman. Berdasarkan hadis itu ada begitu setengah kumpulan ulama mengharuskan kecil berdiri. Qala Abu Isa wa Ubaidah bin Amr al-Sulmani, Imam Tirmidzi kata Ubaidah bin Amr al-Sulmani ada seorang perawi. Rawa anhu Ibrahim an-Nakhai, Ibrahim an-Nakhai riwayat daripada dia. Wa Ubaidah ni bin kibar tabi'in, daripada kumpulan tabi'in kibar. Ya Yurfa an Ubaidah, diriwayatkan daripada Ubaidah annahu qala, Ubaidah kata aslamtu qabla wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk Islam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat bisanataini, 2 tahun. 2 tahun dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, aku sempat masuk Islam. Wa Ubaidatul Tabiyyi sahibu Ibrahim, dan juga Ubaidah Al-Tabi merupakan teman
tadi Ubaidah bin Amr, ini Ubaidah bin Mu'adzib lain, dua orang tak sama. Jadi Ubaidah tadi dia Ibrahim Nakhai riwayat daripada dia, maksudnya itu guru pada Ibrahim Nakhai. Yang ini sahibu Ibrahim, kawan teman Ibrahim sama. Dia ni Ubaidah bin Mu'adzib al-Tabi, wa yukna Aba Abdul Karim, dikunyakan dengan Aba Abdul Karim. Jadi maksudnya Imam Tirmidzi di sini semasa dia riwayat hadis ni, riwayat daripada Ubaidah ni, ada masa itu Ubaidah dua orang, Ubaidah bin Mu'adzib seorang, Ubaidah bin Amr seorang. Jadi dia nak maksud di sini riwayatnya, dia maksud riwayat daripada Ubaidah ni, Ubaidah al-Tabi, yang mana dia tu menjadi sahibu Ibrahim, bukan guru Ibrahim Nakhai. Jadi ini satu adat kebiasaan Imam Tirmidzi takut tukar rawi, salah rawi. Bila salah rawi, asal hadis sebenarnya riwayat daripada rawi selepas itu akan tukar jadi riwayat daripada rawi tidak selepas. Dia riwayat ini daripada rawi selepas. Tiba-tiba disebabkan tidak bagi penjelasan, bagi nama mereka tadi, yang lain akan salah faham di situ, ataupun orang akan duduk Imam Tirmidzi riwayat ini waktu tidak sahih, akan timbul masalah. Jadi elak daripada itu, dan juga tepat rawinya riwayat itu Imam Tirmidzi selalunya dia bawa cara ini. Itu babu maja'a fil istidari indal hajati. Bab ini datang menceritakan istidar, mencari perlindungan ketika qada hajah. Jadi bolehnya ketika buang air ini mencari tempat lindung, tempat duduk, supaya orang lain tidak nampak aurat kita. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abdus Salam bin Harb al-Mulali, Ali al-Amashi an Anas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Anas bin Malik, Anas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika arada hajata dan qada al-hajati, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak qada hajah, maknanya apabila Rasulullah SAW hendak duduk untuk buang air kecil dan juga buang air besar. Bila Rasulullah SAW nak duduk untuk buang air ini, jadi arada hajah maksudnya arada qu'udah lil qaid atau lil qaid, dalam syarah pun ada. Bila Rasulullah SAW hendak duduk untuk buang air ini, lam yarfa' thawbahu, disiplin daripada Rasulullah SAW ini, dia tidak angkat kain dia hatta yadnuwa minal ardi, sehingga dia tu Nabi SAW tu hampir dengan bumi. Maknanya duduk hampir dengan bumi, dah tahu dah buka orang, angkat kain. Bukan kata nak buang air dan tembak kiri kanan, tak ada orang, angkat kain tu ikan di pinggang, ataupun sangkut di tekok, macam tu. Jadi duduk pelan-pelan, rapat dengan bumi, barulah buka sikit, bukan
tertib disiplin daripada Rasulullah SAW. Jadi daripada amalan Rasulullah SAW yang nyata daripada dalam hadis ini, fuqaha mujtahidin ambil dua kaidah bagi usul fiqh. Satunya ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi buka aurat ini dikira satu amalan yang dilarang. Tapi bila ada hajat, bila darurat terpaksa, maknanya tak buka tak boleh. Nak buang air mesti buka kain dulu, mesti buka semua dulu. Jika itu yang larang tadi jadi harus. Jadi daripada amalan Rasulullah SAW tadi, fuqaha mujtahidin ambil satu kaidah usul fiqh, yaitu ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang kedua, tengok amalan Rasulullah SAW, walaupun ada keharusan kebenaran boleh buka aurat kerana darurat, tapi Rasulullah SAW tidak buka sesuka hati, dia buka hanya sekat perlu saja. Jadi daripada situ fuqaha mujtahidin ambil lagi satu kaidah, yaitu ad-daruratu yutaqaddaru biqadri darurah. Keperluan yang mengharuskan larangan tadi, sebaik saja ada peluang dapat keharusan itu, pakai sapu belaka, pakai kasak belaka, tidak macam itu, boleh buat sekat perlu saja. Bila keperluan itu dah cukup, dah dapat, keharusan sani pun dah habis di situ. Jadi tidak ada darurat, boleh kebenaran di situ, sama-sama ada harus, tidak itu. Jadi maksudnya idza sa'alatit darurah, apabila darurah sani hilang, sa'ala hukmuha, hukum yang harus sani pun dah habis. Wabaqiyah asal, jadi berpak semula hukum asal itu. Jadi dua kaidah tadi fuqaha mujtahidin istinbat daripada hadis itu. Jadi kaidah usul fiqh yang mana imam-imam tetapi bukan sesuka hati mereka tentang, ataupun mereka sengaja mereka tidak ada mengambil daripada hadis dan sebagainya. Daripada situlah ajarkan kaidah itu untuk mudah kita faham dan hadis itu saja. Walawa wabi'un wa Abu Yahya al-Himmari anil Hamashi qala ibn Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hadatha lam yarfa' thawbahu hatta yadnuwa min al-ardi. Wa kilal haditsain mursalun, dan kedua-dua hadis itu mursal. Maksudnya dua-dua sanad daripada Muhammad bin Rabi'ah dan juga daripada Waqi' bawah. Di antara Ahmad dan Anas sahabat, dan di antara Ahmad Ibn Umar tidak ada wasitah, tidak ada perantaraan. Maksudnya sepatutnya antara Ahmad dan Anas, ataupun antara Ahmad dan Ibnu Umar ini ada seorang perawi lagi. Sebab Ahmad ini tidak ada sama daripada Anas. Ahmad tidak pernah dengar riwayat, tidak pernah dengar hadis daripada Anas bin Malik. Jadi hadisnya dua-dua dianggap mursal, gugur rawi di situ. Wa yuqalu, dan dikatakan lam yasma'il Ahmasyu min Anasin. Anas Ahmas ini tidak sama, tidak ada dengar riwayat daripada Anas, wala min ahadin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bukan kata daripada Anas bin Malik seorang sahabat saja, tidak ada seorang pun di antara di kalangan sahabat Nabi yang mana Amash itu dengar riwayat daripada sahabat. Jadi dalam sejarah Amash ini tidak ada Amash itu dengar hadis daripada mana-mana sahabat. Waqad nazara ila Anas bin Malik, cuma Amash ini pernah dia lihat kepada Anas bin Malik, maknanya pernah dia jumpa. Qala Amash kata, "Ra'aituhu," saya lihat dia Anas bin Malik itu yusalli sembahyang, sedang sembahyang. Berkata anhu hikayatan fi salati, kemudian menceritakan daripada Anas tadi hikayatan fi salati, hikayat tentang sembahyang itu. Jadi itu saja cuma dia lihat Anas bin Malik sembahyang, dia cerita balik, dia lihat Anas bin Malik sembahyang gini-gini, itu saja. Tidak kata dia jumpa dengan Anas, sempat dia dengar hadis daripada Anas, tidak. Jadi sebab itu di antara Amash dan Anas tadi mesti ada seorang jadi guru daripada sanad itu dianggap sanad sani bosan. Wal Amash, jadi Imam Tirmidzi akan cerita sedikit sebanyak tentang Amash itu. Amash ini ismuhu, nama dia Sulaiman bin Mihran. Kuliah dia Abu Muhammad Al-Kahili, gelaran dia Kahili, disebut kepada Banu Kahil. Wahua, dan dia Kahil itu maula lahum, wahua, dan dia Amash itu maula lahum li Bani Kahil, hamba merdeka bagi Bani Kahil. Qala Amash, Amash kata, kana abi hamilan, ayahku adalah seorang hamil. Hamil ini maksudnya seseorang yang dibawa daripada negaranya, asal negara kafir, ke negara Islam semasa dia itu kecil. Maksudnya ayah Amash ini dibawa orang daripada negara kafir ke ada negara Islam, yang bawa dia ni nama Masruq. Warasahu Masruqun, warasahu ay warasa walidal Amash, ayah Amash tadi Masruqlah menjadikan waris. Jadi wala di sini pakai walaul nisbah, dia menjadi nisbah dengan Masruq ini, disebabkan Masruq itu bawa dia daripada negara kufur kepada negara Islam, kemudian dia jadi orang Islam. Jadi ayah Amash ini dia hamil, seorang yang dibawa semasa kecil lagi daripada negara kufur kepada negara Islam. Jadi itu cerita sedikit berkenaan dengan Amash. Babu maja'a fi karahatil istinja'i bil yamini. Bab ini datang menceritakan makruh istinja dengan tangan kanan. Haddatsana Muhammad bin Abi Umar al-Makki, haddatsana Sufyan bin Uyainah an Ma'mar an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an Abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahaa ayyamassa rajul dzakarahu bi yaminihi. Riwayat daripada Abu Qatadah, ayahnya Abdullah, yaitu Abu Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang menyentuh seseorang itu menyentuh tangan
badan yang dimuliakan. Maknanya apa saja amalan yang mulia akan buat dengan tangan kanan. Sebab itu menyentuh takal untuk masuk cuci untuk istinja itu dianggap satu urusan yang tidak begitu mulia. Lahir dengan tangan kiri tidak payah guna tangan kanan digadung, jadi sebab itu larang. Tapi dalam hadis ini tidak ada sebut semasa tidak istinja, hanya umum yang masa rajul kalau yang ini saja. Tapi masuk bab Imam Tirmidzi sebut istinja. Dalam hadis tidak sebut istinja. Jadi ada dalam riwayat Bukhari kita ala hajuhum wala yaqutanna zakarahu bi yaminihi. Jadi kita kena jatuh dengan riwayat lain sebab riwayat ini ada banyak. Kalau kita ambil satu riwayat lewat satu riwayat saja tak hukum, tak boleh. Jadi kalau ikut riwayat ini tidak sebut pun berkenaan dengan istinja, dikoreksi dan sebagainya. Jadi ada riwayat lain menyatakan apabila seseorang kecil jangan dia dudukkan takal dengan tangan kanan. Jadi jatuh riwayat itu diikulah maksud larangan istinja dengan tangan kanan itu. وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. Jadi seperti biasa Imam Tirmidzi cantum dua nama Hasan lagi Sahih. Jadi maksudnya Hasan di sini Hasan li dzatihi boleh, Sahih li ghairihi. Jadi Sahih li ghairihi dengan Hasan li dzatihi ini sama. Ataupun hadis ini ada datang dengan dua sanad. Di satu sanad Sahih dikira sanad satu lagi Hasan, itu pun boleh maksud dia. Ataupun dalam sanad itu ada beberapa orang rawi, setengah rawi dianggap rawi Sahih, setengah rawi pula dikira rawi Hasan. Sebab itu memang Tirmidzi cantum dua nama di satu hadis Hasan Sahih. Wa Abu Qatadah al-Ansari Jusmuhul Hadis Ibnu Rib'i. Abu Qatadah Ansari yang disebut dalam sanad itu nama dia Hadis bin Rib'i. Wal amalu ala hadha inda ammati ahli ilmi, dan beramal menurut hadis ini di sisi kebanyakan ulama. Maksudnya kebanyakan ulama beramal memegang dengan hadis ini, dan katanya mereka karikul istija'ah bin yamin, dan disebabkan mereka berpegang dengan hadis ini, mereka anggap makruh istinja dengan tangan kanan itu. Jadi daripada wal amalu ada minta rahmati ahli ilmi, kita boleh nampak daripada situ ulama maksud di sini fuqaha mujtahidin, apa sahaja mereka letakkan hukum ini berdasarkan daripada hadis-hadis nakal. Maknanya mereka istinbat ataupun ijtihad hukum daripada hadis itu. Jadi hasil ataupun natijah daripada maksud hadis itu dapat dimakruh istinja dengan tangan kanan. Jadi kalau kita beramal dengan fiqh yang mana imam-imam mujtahidin dah ijtihad, dah istinbat itu, seolah-olah kita beramal juga dengan Quran Sunnah. Fiqh ini penentuan hukum daripada imam-imam
imam ini dikira intisari daripada Quran dan hadis. Jadi imam-imam mujtahid ini dianggap mubayyinul Quran wal hadis ataupun musyarrihul Quran wal hadis, bukan muharriful Quran wal hadis. Imam-imam mazhab ini mereka dulu menjelaskan maksudnya hukum Quran dan hadis, dulu syarah Quran dan hadis untuk kita mudah beramal, bukan mereka ubah Quran hadis. Sekarang ini ramai orang anggap imam-imam mujtahid, imam mazhab ini ubah hukum Quran hadis. Jadi mereka kata jangan ikut imam-imam, ikut Quran sunnah. Jadi ini satu boleh kata kekeliruan daripada mereka. Jadi imam-imam ini sebenarnya mereka mudahkan untuk kita beramal. Kalau kita sendiri nak amal dengan Quran Sunnah, banyak mana kita pandai kita dengan Quran dan Sunnah. Biasa kata Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Dalawi pernah dia cerita, dia tulis dalam kitab-kitab syarah hadis. Dia kata dalam satu sembahyang 4 rakaat ini ada riwayat-riwayat lebih kurang 200 riwayat berkenaan dengan dia angkat tangan, angkat sekamana, sekat nipa, bila sujud tangan letak dekat lima dekat bahu, baca doa iftitah, ada beberapa doa duduk ini ada banyak riwayat. Begitu juga setiap hari sembahyang ada riwayat-riwayat khilaf, bukan satu riwayat saja, satu amalan, satu riwayat, satu rukun, satu riwayat, tidak macam itu. Contoh seperti tadi angkat tangan, ada riwayat kata sekali ada baca doa iftitah, ada banyak jenis doa. Jadi riwayat-riwayat canggah bagi satu-satu amalan dalam sembahyang ini lebih kurang ada 200 riwayat mengikut kajian Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Dalawi. Dalam 4 rakaat sembahyang ini 200 riwayat ada khilaf. Kalau kita terus selesai macam mana? Boleh selesai kok? Kita bawa sekarang amal Quran Sunnah, tak payah ikut imam. Imam ni bukan masuk, Nabi masuk, ikut Nabi masuk, imam ni supaya kita juga boleh jadi salah silap. Kita salah silap itu sudah pasal kita bodoh. Imam-imam tidak bodoh seperti kita. Jadi kita tak banding imam-imam itu sama dengan kita, itu tak berapa tepat. Jadi bila ada khilaf riwayat-riwayat itu bagi awamun nas yang tidak mahir Quran Sunnah ini agak susah sikit. Jadi kita kena terima kasih kepada imam-imam yang dah pun tolong selesai masalah-masalah khilaf tadi. Ada Imam Hanifah menentu, Imam Syafi'i dan begini. Jadi semua itu berdasarkan Quran Sunnah juga untuk mudah kita beramal. Kalau kita Quran dengan hadis macam mana kita nak buat penentuan keadaan berbeza seperti tadi. Jadi itulah pendapat daripada ulama-ulama. Imam Tirmidzi masuk di sini wal amalu ala hadza inda amati ahli ilmi, maksudnya banyakkan ulama dah pun ambil hukum daripada hadis ini, berdasarkan hadis ini mereka kata ini. Maksudnya ini intimati yang diambil oleh ulama daripada hadis itu. Impun pendapat-pendapat itu semua sekali, itulah dalam istilah kita panggil bab fiqh. Jadi
lagi awak benar yang susah ataupun tak sampai derajat ijtihad ini, amal dengan hukum-hukum fiqh yang dah sedia mudah bagi dia. Kalau dah sampai derajat ijtihad, silakan amal dengan Quran Sunnah terus. Jangan ikut Imam Syafi'i, jangan ikut Imam Abu Hanifah. Amal Quran Sunnah, tapi jangan cela dengan imam-imam.